Time tu langit pun dah keoren-orenan, menandakan dah waktu dah dekat masuk maghrib. Tengah kami beramai-ramai berjalan tu, dan waktu ni kami berjalan dengan agak lajulah juga kan, sebab dah lewat. Sambil-sambil berbual tu, kami terdengar dari arah bukit ni suara yang sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah daripada IPTA dekat Selangor sana. Jadinya, marilah kita terus ke video yang pertama ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, kita terus dengan kisah dia. Pengalaman mistik dekat IPTA. Okey, kita terus dengan kisah dia. Cerita ni bukanlah seseram pengalaman orang lain, kata dia, yang menghantui hidup mereka dan dalam jangka masa yang lama. Tapi cerita saya ni terbahagi kepada lain-lain waktu yang terjadi dalam hidup saya ni selama lebih 30 tahun ini. Okey, nama saya Nur. Seperti orang lain yang kebanyakannya mereka mempunyai pengalaman seram mereka, berlaku semasa menyambung pelajaran di universiti. Dan begitulah juga dengan saya ni. Jadinya kisah ni terjadi pada tahun 2013 dan saya telah pun melanjutkan pelajaran ke salah satu universiti awam yang terkenal terletak di Selangor. Dan lebih tepat lagi, universiti yang paling dekat jaraknya dengan mall yang terkenal di Putrajaya. Yang tahu je tahulah ya. Baiklah, hari pertama mendaftar tu sememangnya membuatkan saya ni sedih sangat-sangat. Mana taknya sedih. Dahlah jauh merantau daripada Sabah ni, nak sambung belajar di IPTA ni, ditemani lagi dengan ibu bapa yang tercinta. Dan air mata ni menemani sepanjang perjalanan menuju ke Dewan Pendaftaran. Dah siap-siap menangis semua dengan mata yang sembam, dengan muka yang merah-merah. Di situ jugalah saya bertemu dengan best friend saya yang sememangnya sampai sekarang ni masih lagi kami berhubung. Dan kawan saya ni, saya bagi orang kata nama dia ataupun panggilan nama dia, kita letakkan nama dia Mona lah ya. Dan ini adalah bukan nama sebenar dia. Kalau letak nama sebenar nanti dia tahu pula kan. Dan Mona ni pun berasal daripada Kepulauan Borneo. Dan Mona lah yang sambut saya ni masa menjejakkan kaki di depan Dewan Pendaftaran tu. Okey, sudahlah, janganlah nangis lagi, katanya sambil tersenyum. Menenangkan saya ni yang sedikit hati tisu sebab ditinggalkan oleh mak dan ayah saya dekat situ. Dan Mona ni sememangnya kawan yang sangat-sangat baik dari segi perwatakan, budi bicara dan sikapnya, tambahan lagi orangnya memang cantik. Dan di situ jugalah kami berdua berkenalan dan dengan geng-geng yang sebilik yang lain dan jiran bilik daripada bilik sebelah yang sampai sekarang menjadi sahabat rapat. Rupa-rupanya kawan sebilik dan jiran ni tak lain tak bukan juga kawan-kawan sekelas masing-masing. Saya dan Mona ni berlainan bidang, tapi Allah dah takdirkan kami menjadi roommate sepanjang pembelajaran di IPTA tersebut. Okey, kejadian seram ni berlaku.
Selepas saya dengan Mona dengan dua orang lagi kawan yang saya namakan dia orang ni, Erin dengan Wawa ya, keluar daripada kolej kediaman lama untuk masuk ke kolej kediaman yang lain. Untuk beberapa semester lah, saya, Mona, Wana dan seorang lagi kawan saya yang merupakan classmate saya juga, iaitu Sifa, yang berjaya dapat bilik yang sama. Manakala kawan saya Erin dapat bilik yang lain pula pada semester tu. Dalam banyak-banyak kejadian ni lah, ada beberapa yang saya masih ingat lagi sampai sekarang. Dan bilik kami berempat ni terletak di tingkat yang paling atas sekali, iaitu di tingkat 4. Pada satu malam ni, saya tengah tidur dengan nyenyak sekali dan kebiasaannya saya ni tidur dalam keadaan menelentang dan kedua-dua tangan saya ni suka lunjukkan ke atas kepala saya. Dan bilik kami ni terpisah menjadi dua sebab ada dinding kayu. Seakan-akan partition lah memisahkan 4 katil menjadi 2 katil setiap partition ni. Dan partition saya ni ada saya dengan Mona, dan manakala partition yang sebelah pula tempat mana bilik Wana dan si Sifa ni. Katil kami susun dalam bentuk L sebab nak buat kawasan dan bilik ni yang orang kata boleh lah cukup untuk kami solat berdua di situ. Dan keadaan kami tidur pula, kepala saya dekat dengan kepala si Mona ni. Dan malam tu lah, tengah tidur nyenyak-nyenyak ni, tiba-tiba saya rasakan tangan saya ni kena macam disentuh-sentuh tau. Seperti ada sesuatu ataupun ada seseorang yang cuba untuk kejutkan saya untuk bangun. Dan sebab kebiasaannya, Mona ni suka sangat kejutkan saya untuk ke tandas jam pukul 2-3 pagi. Sebab nak terkencing katanya. Dan kebetulan pula malam tu, saya lunjurkan tangan ke atas kepala yang dekat untuk dicapai si Mona. Dan seperti biasa, saya pun auto terus terbangun nak temankan si Mona ni untuk ke tandas. Dan time tu, bilik memang gelap sekali. Sebab kami berempat memang suka tidur dengan keadaan lampu yang tertutup. Cuma diserami dengan cahaya koridor daripada bawah pintu bilik. Dalam sama-sama tu, saya pun duduk atas katil dan tengok si Mona ni. Yang hairannya, katil dia tak berbunyi langsung. Kan krek. Biasanya kalau macam orang nak turun daripada katil kan ada bunyi-bunyi kan. Tapi tak ada bunyi langsung, senyap je. Dan Mona cuma senyap saja. Tengah nak adjust mata saya dalam keadaan gelap tu, saya nampak si Mona ni tengah dalam keadaan duduk tau. Dengan kepala dia tertunduk saja. Dengan rambut dia tu ala-ala Jepun rupanya tu menutup semua muka dia. Dan masa tu pelik jugalah kenapa dia tak terus bangun macam malam-malam sebelum tu. Dan saya pun pantas capai handphone dan suluh ke dia masa tu. Mona? Kenapa kau ni? Tapi waktu ni, si Mona ni langsung tak menyahut dan terus baring menghadap ke dinding. Oh ya, katil Mona ni betul-betul sebelah dinding dan di bawah tingkap bilik. Saya waktu ni dah seram dah. Dan masa tu dengan rambut dia yang macam tu kan menggerbang macam tu tutup seluruh muka dia, saya pun berselubung dan sambung tidur semula sampai ke pagi. Dan esoknya tu saya tanya pada si Mona ni, ada ke dia kejutkan saya semalam? Dan dia kata tak ada dan dia tak sedar pun apa yang terjadi semalam. Jadinya, persoalan dia sekarang, siapa yang sentuh-sentuh tangan saya malam tu dan kenapa Mona duduk dalam keadaan yang menyeramkan macam tu? Tak ada sesiapa pun yang tahu. Jadinya, saya pun diamkan saja kejadian tu sampai ke hari ini. Okey, untuk part yang kedua ni kata dia kisah part yang kedua ni pendek je. Okey. Selepas kejadian malam tu, yang Mona tertunduk je tu kan, dan saya tertanya-tanyalah pada roommate-roommate yang lain ni, kalau-kalau diorang ni ada juga kena kacau macam saya. Dan Wana membuka mulut, memberitahu yang dia pernah tersedar di tengah malam sebab ada bunyi seperti orang tengah menaip dekat keyboard laptop dia. Dan Wana ni jenis yang kalau dah siap buat assignment ni atau dah habis tengok drama daripada laptop dia ni, Wana akan baring betul-betul dekat meja belajar. Al-maklum lah, bilik kami ni kecil. Jadi semua meja dengan katil ni memang rapat-rapat. Dan Wana ni pula jenis yang tak tutup laptop tau lepas guna. Jadinya malam tu mungkinlah benda tu dia nak study overnight gunakan laptop si Wana ni. Dan malam tu Wana biarkan je lah benda tu tengah nak study. Dia dengar, dia layankan je lah bunyi laptop dia tu kena type-type.
Kan? Dan dia pun terus sambung je tidur malam tu, buat tak endah je. Dan ini adalah kisah pembukaan IPTA ataupun kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasakan? Jadinya kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, untuk kisah yang seterusnya ni, tajuk dia Darah. Sama lagi masih kisah tentang saya dengan kawan-kawan saya dekat IPTA ni. Okey, saya ni jenis yang suka cuci-cuci kain atau membasuh kain ni time nak mandi petang-petang tau. Dan kalau dah balik bilik malam tu juga saya akan cuci kain sebelum nak mandi dan nak tidur. Dan satu kejadian ni berlaku. Ada satu waktu tu saya ni tengah uzur, tengah ABC kata dia, ataupun orang panggil period lah ya, kata dia. Dan malam tu saya cuci sekali telekong lah sebab dah bercuti kan. Jadinya saya boleh lah cuci telekong saya ni. Selepas cuci dan siap mandi apa semua, saya pun teruslah jemur kain pada malam tu juga. Dan ampaian yang saya selalu guna ni betul-betul berada dekat depan tandas ni. Dan saya ni pula jenis degil tau, kata dia. Kalau orang tua-tua cakap malam tak elok jemur kain tu, saya langgar je. Sebab saya fikir yang konon itu adalah zaman-zaman orang dulu je boleh pakai. Sebab dulu-dulu kan tak ada lampu. Takut-takut kalau terpijak ular ke apa ke kan. Dan sekarang ni dah terang benderang. Lepas tu atas bangunan lagi. Apalah yang nak dirisaukan ataupun apalah yang nak ditakutkan sangat. Dan lepas tu, pada masa ni, ramai juga student-student lain yang lalu lalang walaupun dah malam. Itu yang mungkin membuatkan saya jadi berani tu. Dah benda nak jadi kan, esoknya lah saya nak angkat kain. Bila saya angkat kain tu, saya perasan tau, macam ada tumpukan darah dekat atas telekong tu. Yang peliknya, atas telekong tu saja yang kena. Dan aras kami ni kan kat dekat 4. Jadi saya fikir, mungkin ada burung yang tercedera ke tupai ataupun binatang-binatang lain yang tercedera yang lalu dekat ampaian tu. Lalunya darah dia tu terkena pada telekong saya. Tu yang membuatkan kesan darah tu terlekat pada telekong saya. Jadinya pasal darah tu saya tak edahkan dan cuci semula telekong tu. Dah cuci, saya jemur balik. Dah petang dah waktu tu. Dan kena tunggu seharian jugalah nak biarkan kering. Dan esoknya bila nak angkat balik telekong tu, bila saya belik telekong tu, ada lagi darah dia tu. Tak hilang. Tak banyaklah tumpukan dia. Adalah dalam 2-3 tumpukan darah. Lepas tu ada warna kekuningan sedikit. Macam kesan nanah macam tu. Dan saya dah pelik dah waktu ni. Takkanlah benda ni jadi 2 kali kan? Lepas tu saya cuci lagi. Dan kali ni saya jemur telekong tu kat tempat lain pula. Sebab nak tengok ada lagi ke tak esoknya. Dan contohnya lah, saya dah jemur pakaian ampaian sebelah kiri kan. Dan kali ni saya jemur pula telekong saya ni pada belah kanan. Dan esoknya saya cek juga, masih ada darah. Dan waktu ni saya dah mula fikir lain-lain dah. Dah fikir macam-macam dah masa ni. Seram sejuk jugalah sambil-sambil terkena tiupan angin petang tu. Dan saya syak ada sesuatu lalu dekat ruangan ampaian tu kalau malam. Dah telekong tu putih, rasanya benda tu ingatkan geng dia lah agaknya, tergantung-gantung kat situ. Dan kali keempat ni, saya cuci lagi telekong saya ni. Kali ni lebih bersungguh lah katanya. Saya gunakan Clorox. Dan saya dah tak jemur dekat luar dah. Dan saya jemurkan telekong saya ni dekat dalam bilik, dekat bawah kipas. Dan yang pelik lagi, saya tak ada bagi tahu siapa-siapa pun rasanya pasal kejadian tu. Dan saya pun orang kata dah lupa dah sama ada saya ada cerita dengan roommate lain ataupun tidak. Tapi sememangnya ada something yang berlaku dekat situ kalau malam. Kalau tak, dari mana datangnya darah-darah tu? Kejadian kali ni pula bagi saya selalu membuatkan bulu roma saya ni naik bila teringat balik. Dan saya yakin kawan-kawan yang ada masa tu pun rasa yang sama. Okey. Kisahnya terjadi semasa kami masih tinggal di kolej yang lama. Saya, Mona, Wana, Erin dan seorang lagi roommate kami ni, saya namakan dia Noor, yang berada dalam dom yang sama. Dan dom ni boleh memuatkan seramai 6 orang student pada masa yang sama.
Okey, Sifa pula berada di blok yang bertentangan dengan blok kami. Dan semester tu, kami menerima seorang exchange student, kata dia, yang berasal daripada Korea. Jadi, saya letakkan nama exchange student ni Mira lah ya. Okey, Mira ni orang yang sangat terbuka tau. Open-minded, very happy go lucky lah orang kata kan. Dan untuk dia ni sangat-sangat terbuka untuk nak belajar culture kita yang berbilang kaum dekat Malaysia ni. Jadinya, untuk nak dipendekkan cerita lah. Okey, waktu tu adalah waktu bulan Ramadan, baru je masuk bulan Ramadan lah. Dan kami sangat-sangatlah teruja untuk nak spend time dengan kawan baru kami lah, yang nama dia Mira ni daripada Korea. Okey, ada satu hari tu kami berenam ni. Yalah, saya, Mona, Wana dan No dengan Mira ni sekali. Dan seorang lagi kawan saya yang saya letakkan nama dia Dina. Kami nak pergi ke bazar Ramadan yang terletak di pekan berdekatan dengan universiti kami. Dan kami hanya berjalan kaki mengikut jalan tikus yang ada. Jadinya waktu tu kami bergerak agak lewat lah. Dan akhirnya perjalanan pulang ke kolej masa tu terlewat sampailah dah masuk waktu maghrib. Dan semasa pertengahan jalan tu, kami mengikut jalan kebun tau, yang sememangnya famous dengan cerita seram warga kolej. Tapi kami buat tak endah je dengan kisah-kisah tu, sebab waktu tu pada fikiran kami, yelah, dah bulan puasa, tak adalah hantu-hantu ni. Dan lagi pun kami ni berjalan beramai-ramai dan ada juga student-student lain yang menggunakan jalan kebun yang sama. Jadinya jalan kebun ni dikelilingi dengan pokok durian hybrid tau, dan kebun ni bersebelahan dengan satu rumah banglo yang menjadi tempat tinggal bagi Naib Chancellor pada satu ketika dahulu. Dan rumah ni terletak di atas bukit bersebelahan dengan kebun. Tetapi rumah tu dah ditinggalkan lama atas sebab-sebab tertentu. Dengan rumput yang tingginya, dengan rumah yang dah berlumut-lumutnya dan kayu-kayu dah mula terkopek-kopek daripada dinding rumah tersebut, menandakan yang tak ada yang berani tinggal di banglo tersebut. Banyaklah cerita seram mengenai rumah ini. Apa taknya, dahlah ianya terpencil di tengah-tengah kebun buah dan lagi-lagi berdekatan dengan tanah perkuburan Muslim dan jerat Cina yang ada dekat kawasan tu. Tapi sekarang ni rumah tu pun dah dibersihkan dan dengar-dengar dah ada dah yang tinggal dekat rumah itu. Okey, kembali pada cerita tadi. Jadinya dalam perjalanan nak balik ke kolej tu lah, jam dah menunjukkan beberapa minit lagi waktu untuk nak berbuka sampai. Time tu langit pun dah keoren-orenan, menandakan dah waktu nak dekat masuk maghrib. Tengah kami beramai-ramai berjalan tu. Dan waktu ni kami berjalan dengan agak lajulah juga kan, sebab dah lewat. Sambil-sambil berbual tu kami terdengar dari arah bukit ni suara yang sangat seperti suara orang dewasa yang menyanyikan lagu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Suara yang sangat-sangat mengerikan dan kuat sehingga kan kami berlima terdengar suara tersebut tau. Saya, Mona, Wana, Erin dan Dina ni terdiam sambil memandang sesama kami waktu tu. Sebab kami dah pelik dah. Bunyi tu sememangnya dari arah bukit yang terletak rumah tu. Hairan bin ajaib waktu ni. Sebab sememang-memangnya tiada student yang lalu dekat atas tu. Dah lah nak dekat maghrib, siapa je yang nak lalu ke atas sana? Lagipun kalau suara tu diikuti dengan suara ramai orang menyambut birthday, tak apa juga. Tapi suara itu hanya suara tu seorang saja yang kami dengar. Dan lagi siapa saja yang nak sambut birthday dekat atas rumah kosong tu. Dan sementara kami terdengar suara tu, Mira ni dengan selambanya mengikut sekali menyanyi dengan suara tu sambil berjalan dengan riang dekat hadapan kami semua. Dan kami berempat waktu ni dah macam dah tahu dia. Dan kami terdiam saja, berjalan dengan laju tanpa menegur si Mira ni. Sebabnya risau, dia tak faham dengan apa yang terjadi sebenarnya sekarang ni. Dan perjalanan kami sunyi, senyap, hanya bunyi tapak kaki berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Azan berkumandang dan kami berhenti sekejap untuk berbuka di tengah-tengah kebun tu. Perjalanan masih agak jauh dan terasa lama sebab kejadian yang tadi yang menjadi tanda tanya. Dan selepas berbuka dengan Mira yang riang ni, kami teruskan perjalanan dan kena melalui sebuah pondok store yang digunakan oleh pekebun dekat situ. Dan semasa menaiki jalan yang sedikit berbukit tu, tiba-tiba kami semua terdengar seperti bunyi botol-botol kaca pecah. Dan kami terkejut dan melihat sekeliling. Tapi tak ada siapa pun ataupun binatang pun dekat situ. Sebab terkejut dengan bunyi tu, ditambah lagi dengan keadaan yang semakin gelap waktu tu. Kami semua berlari-lari anak sambil berpegangan tangan melepasi store tersebut. Dan kami memang dah meremang sangat-sangat waktu tu. Rentak jalan kami semakin laju sebab kami memasuki kawasan kebun dan semakin dalam dengan pokok-pokok buah yang kian rapat, membuatkan perjalanan kami gelap. Dan sepanjang perjalanan ni tak ada siapa pun berani berkata-kata dan hanya berharap agar cepatlah sampai ke bilik. Alhamdulillah, sampai sahaja dekat bilik, saya, Mona, Wana, Erin, Dina dan Mira ni mengambil tempat masing-masing di tengah-tengah dom dalam bentuk bulatan dan nak sambung makan tadi sebab waktu ni semua dah lapar sangat-sangat dengan kejadian-kejadian yang pelik lagi tadi yang berlaku tu kan. Sambil kami nak makan tu, kami pun dah buka cerita dah. Ceritalah pasal apa yang terjadi tadi. Dan semua persoalan pun dilontarkan. Siapa yang menyanyi? Apa orang tu buat dekat atas rumah kosong tu? Dan kalau pun menyambut birthday, kenapa tiada suara yang ramai? Dan masing-masing teruja untuk berbual tentang itu. Dan semasa melepasi stol tu pula, Dina memberitahu yang selepas bunyi botol-botol kaca tu terjatuh, Dina ternampak ada seorang lelaki berdiri di belakang stor mengintip ke arah kami semua. Dina ternampak lalu terkejut dan terus capai tangan saya yang berada sedikit di hadapan untuk berlari bersama-sama. Dina kata waktu tu terlalu gelap dan dia hanya nampak susuk tubuh lelaki tu saja. Dan kata kami mungkin juga orang. Tapi dah kenapa pula nak sembunyi time-time maghrib macam tu? Pelik jugalah masa bulan puasa ni syaitan kan dah kena ikat. Dan kami pun terus terfikir mungkinlah jin ataupun bunian yang bersama-sama kami pada masa tu. Lawak sedikit jugalah sebab benda tu tahu bahasa Inggeris kan, sebabnya nyanyi lagu Happy Birthday kan. Dan keesokan harinya si Mira ni demam dan kami syak sebab dia ikut menyanyi sekali dengan benda tu. Dan dari situ kami yakin yang dua kejadian tu bukanlah manusia, tapi sama ada jin ataupun bunian. Dan ini adalah kisah yang kedua dengan kisah seram Malaysia macam kali ni kan. Macam mana anda rasa dengan kisah ni? Okey, sebab kisah dia masih panjang lagi. Jadi kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, untuk kisah yang seterusnya. Okey, kisah seterusnya ni tajuk dia anjing ke? Okey, macam itulah. Kita terus dengan kisah dia. Bilik kita orang ni tingkat 4 tau. Okey, kan kita dah beritahu tadi bilik kami dekat tingkat 4. Okey, tingkat yang paling tinggi sekali di kolej kediaman ni. Jadinya pasal kejadian pasal anjing ataupun tajuk ni, anjing ke kan? Bila ada satu malam tu, saya tak berapa ingat lah sama ada saya berseorangan ataupun just saya dengan Sifa saja pada malam tu. Okey, lupa nak bagi tahu yang saya dengan Sifa ni satu bidang kata dia. Manakala Mona dengan Wana pula satu bidang. So pada hari kejadian ni terjadilah. Tentu Mona dengan Wana ni dia ada field trip. Itu yang jadinya yang tinggal waktu tu cuma saya dengan si Sifa saja. Dan sebenarnya saya tak berapa ingat lah. Tapi seingat saya hari tu memang student kurang sangat-sangat. Sebab blok-blok ni sunyi sepi. Seperti biasalah.
malam tu dah ready dah. Nak tidur, nak tutup lampu semua. Dan saya pula susah pula nak tidur malam tu. Mata ni terkebil-kebil. Jadinya saya online lah gunakan handphone. Dan si Sifa ni pula dah tidur nyenyak dah waktu tu. Dan malam tu sunyi. Tak ada bunyi apa-apa pun. Tengah syok-syok duk saya ni online, tiba-tiba saya terdengar tau. Dekat koridor tu bunyi bising sangat. Bunyi bising tu daripada hujung koridor. Dan bilik kita orang ni dekat tengah-tengah tau. Jadinya dalam blok A tu adalah lebih kurang dalam 20 bilik kalau tak silap saya lah. Jadi lorong tu memang memanjang. So kalau kami ni nak ke tandas kena lalu dalam 5 bilik macam tu barulah sampai ke tandas. Memandangkan bilik kami ni yang berada dekat tengah-tengah. Jadinya saya pun diam dan dengarkan aja bunyi tu pada malam tu. Bunyi dia seakan-akan bunyi macam bunyi tapak kaki yang banyak tau. Dan tiba-tiba bunyi tapak kaki tu lari laju tau. Punyalah banyak, punyalah bising bunyi tu. Sampaikan saya ingatkan bunyi tu bunyi anjing lah agaknya kan. Dan saya diam je dan dengar je bunyi benda tu lari depan pintu bilik kami. Dan time benda tu lalu depan bilik ni, memang nampak lah bayangan benda tu lalu. Lepas tu dah hilang dah bunyi tu. Dan saya ni tak beranilah nak tengok dekat luar. Dan saya terfikirlah, mula-mula fikir positif juga. Mungkinlah sekawan anjing naik ke atas blok tu. Dan bila ada student nampak anjing tu, dan kejar anjing tu untuk nak halau. Tapi dalam kepala otak saya waktu tu, gigih gila anjing tu kan naik atas cari makanan dalam tong sampah. Mungkinlah anjing dalam fikiran positif saya waktu tu. Lagilah seram kalau misal kata budak-budak lelaki yang naik kan menceroboh blok budak perempuan. Dah kantoi terus lari. Mungkinlah sememangnya adalah pernah berlaku kes-kes macam ni. Bila mana kantoi budak lelaki yang curi-curi masuk blok. Entah apa tujuannya, faham-faham je lah. Dan sebab benda ni terbukti, sebab saya pernah alami semasa saya sambung belajar di universiti yang sama dan tinggal di area college yang sama. Okey, sambung lagi dengan kisah seterusnya. Okey, tajuk dia yang ni Sifa ke tu? Sifa tu kan kawan saya tadi. Okey. Kejadian ni pula berlaku masa semester 6 dan kami belajar di IPTA tersebut. Masa ni si Mona dan si Wana ni dah pindah bilik dah. Tapi bilik diorang ni pun depan bilik kita orang je. Perpindahan ni berlaku sebab semester sebelum tu Mona dan Wana ni kena buat latihan praktikal 6 bulan. Jadinya diorang kena keluar bilik lah dan hanya saya dengan Sifa saja yang masih duduk dekat dalam bilik tu. Dan sem depannya, bila Mona dan Wana ni dah masuk kolej kediaman semula, itulah yang diorang ni terpaksa pindah bilik dekat depan tu. Jadinya sepanjang semester tu, hanya saya dan Sifa saja yang menduduki bilik tu. Dan saya ni, sebenarnya saya ni rapat lebih dengan Wana tau. Dan memang selalunya melompat ke bilik diorang lah, pergi mengacau-kacau diorang. Okey, jadinya pada satu hari tu, kelas dah habislah dekat fakulti dan semua rakan-rakan lain pun dah ready dah nak berebut bas untuk balik ke kolej kediaman masing-masing. Dan petang tu, Sifa ni dah balik awal-awal dah dapat bas pertama untuk gerak ke kolej. Dan saya pula waktu ni santai-santai lah sekejap dekat fakulti ni sebab malas nak berebut bas beramai-ramai waktu tu. Kiranya kalau Sifa ni dah dulu naik bas awal, dialah yang awal akan sampai ke kolej kediaman, betul tak? Jadinya rasanya dalam selang 30 minit lebih kurang macam tu, barulah saya ni pergi tunggu bas untuk nak balik ke bilik ataupun balik ke kolej kediaman. Bila dah sampai ke kolej kediaman ni, sempat lagi saya singgah di kafe untuk nak bungkus makan malam tau. And on the way untuk naik tangga blok tu lah. Dah sampai ke tingkat 4 kat bilik saya tu, baru je melangkah keluar daripada tangga nak orang kata naik yang terakhir punya tangga tu, saya pun ternampak tau. Yang si Sifa ni baru nak masuk bilik tau. Jadinya waktu ni saya masih lagi tak fikirkan apa-apa. Sebab saya assume yang Sifa ni singgah dekat kafe juga tadi. Nak bungkus makanan lah mungkin. Jadi logik lah kalau dia pun baru naik waktu tu. Kod-kod dia nak lepak kejap dekat kafe kan. Jadinya dengan tak fikirkan apa-apa, saya pun sampai dekat pintu bilik tu. Dan nak pusing tombol pintu. Tapi tak boleh nak buka tau. Sebab Sifa memang biasanya selalu akan kunci pintu bilik. Walaupun dia ada di dalam. Jadinya lepas ambil kunci daripada beg saya ni untuk nak buka pintu tu dan pusing tombol. Saya masuk dan saya nampak Sifa ni dah tidur dah dekat atas katil dia.
Faham-faham lah kan? Kalau dah tidur tu, mestilah baju dah tukar, tudung pun dah tukar, semua kan, seluar pun dah tukar, pakai baju tidur. Dan barang-barang dah tersusun rapi dah, kemas dekat tepi katil dia. Dan saya pelik lah, sebab tadi saya ni baru nampak si Sifa ni masih berpakaian penuh. Macam daripada dalam kelas tadi. Dan saya rasa baru tadi ni tak sampai dalam 10 saat pun. Nak sampai, orang kata daripada tangga tu nak ke bilik. Apa pasal laju sangat si Sifa ni boleh tidur? Sebabnya, kebiasaannya lah kalau dia nak tidur pun, mesti dia orang kata tengok-tengok handphone dulu kan, scroll-scroll social media dulu. Ini tak. Dia terus, sekarang ni saya nampak dia tengah syok tidur dah. Terus tidur orang kata deep sleep lah macam tu. Jadinya, siapa yang baru masuk bilik tadi? Dan yang ini saya memang tak akan lupakan. Sebab sosok tubuh tu memang tersemat dalam ingatan saya. Macam mana? Kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey. Yang ini pula tajuk dia dengkur ya. Okey. Kejadian ni pula terjadi masa kebanyakan student ni cuti pada mid-sem seminggu tau. Student yang memang asal Semenanjung, majoritinya semua akan balik kampung, termasuklah si Sifa ni. Dan kebetulan kejadian ni juga berlaku semasa Mona dan Wana ni masih menjalani latihan praktikal. Dan kalau Mona ada, biasanya saya akan tidur berteman sebilik dengan Mona. Dan malam tu, saya dah tidur dah. Biasanya, saya akan hidupkan satu lampu meja yang berada di partition saya. Dan satu lampu meja di partition si Sifa ni. Di sebelah untuk menemani malam bersendirian saya dekat dalam bilik tu. Dan bilik kita orang ni memang agak suram lah. Dan kalau siang, memandangkan ada pokok angsana yang besar berada di belakang blok tu. Jadinya, daun-daun dahan tu memang boleh capai je daripada tingkap bilik kami. Dan pokok tu sekarang ni dah kena tebang dah pun. Mungkin sebab daun-daunnya selalu termasuk dalam bilik student lah agaknya. Jadinya pada malam tu lah, tengah lena di ulen mimpi ni, tiba-tiba saya terbangun daripada tidur. Dan saya terbangun sebab terdengar bunyi dengkuran yang sangat-sangat kuat tau. Bunyi dengkuran yang kalau diikutkan logik, hanya lelaki sahaja yang berdengkur macam tu. Jadinya waktu ni saya pun capai handphone yang selalu saya letak dekat sebelah bantal saya saja. Jam telah pun menunjukkan pukul 4 lebih pagi tau. Apa lagi saya fikir dalam hati waktu ni sebelum nak sampai ke subuh. Dan lepas tu, saya cuba untuk nak sambung tidur balik tanpa mengendahkan pun bunyi dengkuran tadi. Sebab saya ingatkan mungkinlah jiran bilik sebelah. Dan saya pun membalikkan belakang badan saya dari arah meja dan menghadap ke partition. Dinding kayu yang memisahkan dengan partition sebelah ni. Dan kiranya katil saya ni betul-betul melekat dengan dinding kayu tu. Jadi, bila-bila kalau saya nak jenguk Sifa dekat partition sebelah ni, saya akan berdiri je atas katil saya dan untuk berbual dengan si Sifa ni. Jadinya, malam tu saya sangkut tudung saya ni dekat atas dinding kayu tu. Dan semasa menghadapkan muka ke arah dinding tu, tudung saya tu terkenalah muka sebab tertiup angin kipas. Bila saya dah rasa macam dah orang kata dah nak masuk alam mimpi, dah nak tertidur tu, tiba-tiba saya dengar lagi sekali bunyi orang berdengkur tau. Kali ni bunyi tu betul-betul dekat sebelah telinga saya tau. Dan saya memang dah cuak sangat-sangat time tu. Sebab bunyi berdengkur tu dah tak berhenti dah kali ni. Dan kalau ikutkan, katil Sifa pun memang rapat ke dinding kayu tu tau. Dan bunyi berdengkur tu serius. Saya dengar ada dalam bilik. Arah dengkur tu betul-betul seperti dekat atas katil si Sifa ni. Yang dipisahkan dengan katil saya oleh dinding kayu tu saja. Tak pernah saya dengar dengkur bunyi macam tu. Perlahan-lahan bunyi dengkur tu hilang. Dan saya dah naik seram dah waktu ni. Dan saya bingkas bangun dan hidupkan lampu bilik.
Dan subuh tu saya tidur dengan lampu terbuka. Dan saya berani sikit lah sebab dah tak lama dah nak subuh waktu tu. Dan bunyi dengkur tu pun dah tak ada. Dan kejadian-kejadian ni biasanya berlaku ada masa dia. Kadang-kadang tak ada langsung pun. Dan kadang-kadang akan berlaku bila saya berseorangan dalam bilik tu. Tapi biasalah, hidup kena berani sikit. Mungkinlah pada pandangan saya, pada pendapat saya lah, bila-bila masa katil yang ada dalam bilik tu terbiar begitu saja. Sebabnya benda-benda tu pun menumpang lah dekat katil-katil yang kosong tu. Sebab itulah saya suka setiap kali kalau cuti semester ataupun cuti panjang, tilam saya tu saya akan berdirikan dan sandarkan ke dinding untuk mengelak daripada benda-benda tu menumpang tidur dekat atas tu. Dan kebetulan malam tu tilam Sifa dan Wana ni terbiar macam tu saja dan menjemput benda tu untuk tidur bersama-sama. Dan sekianlah perkongsian pengalaman saya yang tak seberapa ni. Didoakan pada kita semua agar kita semua ni dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang keburukan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada kali ini? Semoga anda terhibur dan terima kasih pada yang dah sudi mendengar kisah seram Malaysia ni sehingga habis. Jadinya sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, jadinya kita dengarlah sedikit pesan Ustaz. Dia kata kalau kita sembahyang jemaah, adakah kalau nak ikut imam, biar imam bersujud dulu baru bergerak? Jawabnya, dengar baik-baik. Cara ikut imam dalam solat berjemaah, contoh sujud. Kita berdiri ramai-ramai laki-laki perempuan. Imam turun sujud. Allahu Akbar. Jika imam turun baru separuh, belum sampai lagi sujud, kita bergerak juga. Hukumnya harus. Imam belum sampai dahi ke bumi, kita dah bergerak turun. Harus. Imam turun, kita turun bersama-sama. Makruh. Imam sampai dahi ke bumi, baru kita bergerak. Sunat. Ada 3 hukum situ. Ni imam, pergi kita ramai-ramai. Imam Allah, kita pun Allah. Harus. Tak sama imam depan, kita belakang, tapi teluk bergerak. Harus. Imam gerak, kita gerak sama. Allah. Makruh. Imam turun dulu. Allahu Akbar. Baru kita gerak. Allahu Akbar. Afdal. Sunat. Imam gerak, kita potong. Haram. Jangan main. Imam 91, makmum 19. Imam gerak nak turun, makmum gerak. Siapa dulu? 19 ke 91? Hak 19 siapa dulu? Haram. Berdosa je. Nampak? Jelas lagi. Jadi yang afdal, kalau imam rokok, biar imam itu sudah duduk Allahu Akbar, baru kita mula rokok. Dan imam bila sudah sampai dahi ke bumi, Allahu Akbar, baru kita mula bergerak. Kerana hadis Nabi pesan pada kita, iza raka'an imamu farka'u wa iza sajada fasjudu. Bila imam telah pun rakaat, barulah kemudian kamu rakaat. Bila imam telah pun turun sujud, barulah kamu mula turun sujud. Itu yang paling baik. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih.